Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar sentiasa sihat walafiat. Saudara Syed Zain, saudara Syah Daniel Abri, saudara Madam K, Joka Karim, Zizi Muhammad, saudara Mustafa Ilyas, saudara Ramazul. Terima kasih hadir sama malam ya, Hajah Comel-Comel. Itu juga dengan Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Tuan Haji Azhar Belum Manap, saudara Syah Ibrahim, Puan Hamidah Kamat, Salam Madani katanya, saudara Zainuddin Ismail, saudara Zamari LC, begitu juga saudara Marusdi, saudara Kamarul Azhari, Bidin X, selagi UMNO bersama DAP, kami tolak UMNO, tak apalah, apa pun dah kata, katalah saudara. Cuma jangan maki Amun sudah, saudara. Ya, saudara Bidin, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara saudara Pak Chu dari Langkap, Perak, saudara Ahmad Map, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, hadir, ya, tak jemu katanya, terima kasih, saudara Pak Chu, saudara Pok Cham Baharudin dari Shah Alam, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar? Moga sihat. Begitu juga Puan Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Jebat Pembela, saudara Ahmad Faruza, Puan Rosmini Kurungut daripada Sarawak, Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Rosli Mishah, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, saudara Aftam, saudara Ahmad Kapli, Salam Madani katanya, saudara Azlin Abdullah, itu juga saudara Sari Lembang, saudara Alias Abdul Latif, saudara Puan Umi Kalsum, saudara Saddam Hussein, salam. Hidup dari Muar ni ya, saudara Saddam Hussein dari Muar. Begitu juga Urut Bismillah dari Tanah Merah. Saudara Jalal Ali, salam satu Malaysia, Saudara Hasan. Moga sihat semuanya, saudara Syed Hasan, salam perpaduan. Saudara Raja Kamal Raja Baizan, salam pada semua pelayar katanya. Saudara Robidin, apa khabar Bi? Saudara Edi Tahir, itu juga Razali Saleh, saudara Zainuddin, saudara Razali Yub, saudara Yana Hams, Abdul Rahman Abdullah, apa khabar sahabat dari Johor Baru, saudara Hani Abdullah, Waalaikumsalam, saudara Lia, saudara Muhammad Hamzah, saudara Raja Syarizat, Cik Nurlia, saudara Lim, apa khabar Lim? Moga sihat, daripada Taiping, saudara Mat Kat Roh, saudara Syariza, saudara Zamri TJ, saudara Faizul Haji Zainuddin, Waalaikumsalam, saudara Ina Syahrum, Hanif dari Pekan Pahang, saudara Syirik Syahrani dari Bandar Muazzam, saudara Fakri Sani, saudara Wan Mualim, saudara Wan Mualimi, saudara Adi Tahir, berkabus saja Saji katanya, Izzuddin dari Pulau Pinang, Alhamdulillah sihat. Saudara Rahim Ali Aim, saudara Zamri Abdullah, terima kasih. Saudara Jebat Pembela, katanya gangguan lah, katanya tak apalah, sabarlah saudara, jangan betulkan TV anda. Puan Salihah Ahmad dari Putrajaya, salam untuk seluruh keluarga, saudara Ridwan, begitu juga Sekharul Anwar, saudara Fairuz Nafi'i dari Sarawak, saudara Moharan, saudara Puan Ibjah, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Kasim Mat Din daripada Bukit Sentosa Rawang, saudara Muhammad Asri dari Bandar Kuantan, itu juga saudara Azrul Jalil, saudara Muhammad Effendi, salam perjuangan, saudara Ramli Din, khabar saudara dari Ipoh Perak, katanya Ipoh panas terik sekarang ni. Puan Nur Maria, apa khabar Puan? Faizul Haji Zainuddin, terima kasih mengantar saya satu kiriman bunga sekuntum mawar merah. Begitu juga saudara Faizul Hazanuddin, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan, saudara Nur Jumaiyah Abdul Razak, salam Madani, Norizwan dari Kuantan hadir, terima kasih. Saudara Anwar Muhammad juga dari Kuantan, Agus Saleh Mazlan, salam perjuangan. Di Tahir, dia kata jangan betulkan TV anda, betulkan otak anda, saudara. Aku pelaku. Di Tahir, saudara Abdul Jalil, saudara Azhari Tok Kaya, saudara Ridwan, begitu juga saudara Jamal Azmi,
Saudara Faizul Haji Zainuddin, dulu kini selamanya katanya. Saudara Sheikh Hashim, Sheikh M Hashim. Waalaikumsalam. Saudara Mat Karok, maaf tak boleh nak join. Saya akan tengok dalam YouTube. Tak apalah saudara, saya selalu tengok. Sorry, tak ada masalah saudara. Saudara Semut Hitam, apa khabar? Saudara Ramzul, Abdul Khalid, Abdul Rahim. Begitu juga saudara Yahya Ibrahim Mamatap, saudara Nordin Din. Tukiran kitab, apa khabar sahabat orang Muar? Sebut tukiran lah, meleleh halio. Teringatkan mi rebus Muar saudara. Saudara Rosli Yunus, Yahya Abdul Rahman, saudara Nordin. Begitu juga saudara Johasri, Cik Nolia dan teman-teman yang lain serta mereka yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Ramai sangat yang hadir, terima kasih atas kehadiran anda. Akan saya santuni anda satu persatu usai pencerahan nanti ya. Saudara Persia Himalaya katanya semoga sihat. Terima kasih Cik Heng, Cik Heng Studio. Begitu juga Tok Abu, apa khabar Tok Abu? Saudara Sanusi. Baik saudara. Saudara Samsul, Syam Azizul, Nur Aini, Saudara Jasri. Teman-teman kalau boleh jarakkan sikit nama tu sebab sebelah satu tu pening saya sikit, awi-awi ya. Baik saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis, malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Saya mendoakan agar anda sihat wafiat dan berkesempatan untuk malam sebentar nanti kita sama-sama melakukan tahajud. Sebab malam ini malam Jumaat saudara, malam Seribu Rahmat, untuk kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa pada Allah SWT agar negara kita aman bahagia, keluarga kita sihat wafiat, bahagia, dimurahkan rezeki untuk semua sekali. Saya sentiasa mendoakan anda semua sebab anda adalah sahabat setia saya. Dan hari ini saudara tanggal 13 Julai. Hari Khamis tanggal 13 Julai, hari yang ke-1211 saudara. Sudah masuk 1211 hari dah. Virus masih belum usai dari bumi kita ini saudara. Sebab itu saya selalu mengingatkan teman-teman, jagalah kesihatan. Supaya kita sihat, keluarga kita sihat, jaga kebersihan diri. Itu saja yang dapat saya nyatakan. Kalau ada pertemuan, ada perkumpulan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saudara Latif dari Ipoh, terima kasih saudara. Begitu juga Susin Miza, Saudara Rosidi, saudara Johasri, Puan Normah Nosyam, Jaka Linglung, live sangkut-sangkut dan sabar saudara. Begitulah keadaannya saudara. Baik. Usai saya memberi sedikit pencerahan tentang virus sebut saudara, dah masuk hari yang ke-1211, kita santuni segmen e-commerce saudara. Ini perlu berniaga saudara. Kalau ada rezeki, adalah. Dan jangan lupa berusaha. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113041241 bagi membolehkan saya memberi pencerahan tentang produk-produk anda ataupun perniagaan anda. Dan saudara, Al-Azhar masih lagi memasarkan setangih bakurnya. Macam kemian lah saudara, bila dibakar, rumah kita harum semerbak. Dan rumah yang harum semerbak adalah kegemaran para malaikat, kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Boleh hubungi beliau di talian 011-330-41241. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Sedap saudara, harga rahmah. Itu juga dengan teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Nak makan buah-buahan yang dari luar, kiwi, anggur, ceri dan sebagainya, boleh hubungi saudara Syauki di talian 012-357-5703. Teman-teman di Lembah Kelang, buah-buahan sebut akan terus dihantar ke rumah anda. Tapi jangan lupa juga saudara, makanan kegemaran saya, Popiah Sira Lady Maria. Sedap saudara, rangup, pedas, manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Harga rahmah saudara, Popiah Sira Lady Maria. Dan kalau teman-teman tak tahu nak berniaga apa, produk nak jual apa, tak ada, modal pun kurang, boleh hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Kerana Puan Roschun sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen kepada produk penghasilannya itu makanan sihat berasaskan oat. Hubungi Puan Roschun 012-257-5917.
Itulah seketika. Terima kasih kerana mengizinkan saya mewawarkan sedikit dalam segmen e-commerce. Seperti biasa, saudara, Puan Salmah Ahmad, Puan Salmiah Ahmad, saudara Azizi Mohsin, saudara Abu Samah. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara Syarifah Hafifah, saudara Habibah Jonit, begitu juga Syam Haji Nawawi. Kerana daripada Abu Zar, beliau berkata, beliau telah pun meminta baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu pesanan yang berpanjangan. Lantas baginda Rasulullah bersabda, semaikanlah rasa takut itu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ketakutan kita pada Allah itu adalah kepala atau sumber bagi segala amalan kebaikan. Kemudian Abu Zar meminta lagi supaya baginda Rasulullah menambah sabda, hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya bagimu di bumi, itu di dunia ini, dan bekalan untukmu di langit di akhirat nanti. Saudara, itu pesan baginda Rasulullah. Saudara, ini malam Jumaat, saudara. Jadi Abu Zar atau nama sebenarnya adalah Jundub bin Junadah, adalah seorang sahabat qarib kepada baginda Rasulullah yang sangat zuhud orangnya. Beliau antara sahabat yang sering meminta kepada baginda Rasulullah agar diberikan nasihat. Jadi antara pesanan takwa itu rasa takut pada Allah dalam diri. Kerana takut pada Allah itu sumber bagi segala amalan kebaikan. Kemudian, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah cahaya untuk kita di dunia dan juga menjadi bekalan di akhirat. Sungguhnya, saudara, sifat takwa perlu disuburkan dalam diri setiap orang yang beriman dengan melaksanakan seluruh kewajipan agama dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut pada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari akhir. Saudara, Al-Quran pula perlu dibaca, difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian agar ia menjadi cahaya yang memandu kehidupan kita di dunia dan menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Ingat, saudara, membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran yang berganda. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Jadi tidaklah aku katakan yang Allah yang alam itu satu huruf, bahkan alif. Yang alif, lam, mim itu satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Itu sabda baginda Rasulullah SAW. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Statusnya adalah hadis Hasan. Saudara, malam-malam Jumaat ni, duduklah di atas tikar sembahyang, atau sebelum kita tidur, bacalah Al-Quran, saudara. Itulah pedoman kehidupan kita. Dan kalau boleh, bacalah juga terjemahan agar kita faham apa yang dituturkan dari Al-Quran tersebut untuk menjadi pengajaran kepada kita. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Kata Tan Sri Osu, insaflah bahawa kematian itu hanya ada 2 jalan saja. Sama ada mati dalam ketaatan pada ilahi atau mati dalam kemaksiatan. Saudara, ingat saudara, mati itu ada 2 saja. Sama ada dengan kemaksiatan ataupun dengan ketaatan pada ilahi. Saya mengharapkan agar kita sentiasa mendapat rahmah daripada Allah SWT. Baik, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman kata-kata mutiara yang begitu berarti pada kita. Kita santun pula pantun Pak Nazil. Jauh dari Perlis beliau menghantar, setiap hari hantar kiriman pada kita. Terima kasih Pak Nazil. Saya mendoakan agar Pak Nazil sihat walafiat. Kata Pak Nazil, lemak puyu kerabu salam, letak di talam menjamu kawan. Menghina Melayu perleki Islam, Melayu Islam harus melawan katanya. Jadi kalau orang menghina bangsa kita, menghina agama kita, mempermainkan agama kita, seharusnya kita bangkit menentang mereka, saudara. Bukan melawan dengan berperang, tidak, kita menentang dan menuturkan, memperbetulkan benda yang tak betul, saudara. Kata Pak Nazil, kerabu salam itulah kerabu pucuk daun salam. Saya tak namakan lagi. Mungkin Pak Nazil adalah di Perlis tu pucuk daun salam, saudara. Tambah Pak Nazil, ini pantun yang agak menarik pada saya. 3 patah perkataan dalam satu baris, 4 rangkap. Itu, atuk bernama Saleh, nenek bernama Mira.
Orang suka berdalih, belit tutur bicara. Jadi orang yang suka berdalih ni dia selalunya tutur bicaranya berbelit-belit, saudara. Itulah peringatan Pak Nazir pada kita. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu indah pada saya. Baik, saudara. Kita harus mengingatkan pimpinan negara. Walaupun nampak gayanya ekonomi sudah agak nampak bayang-bayang ada sinar ni ekonomi kita ini, saudara. Untuk pulih, bagaimanapun saya tetap mengingatkan pimpinan negara. Dalam sinar di hujung terowong itu, pimpinan negara yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Seperti biasa, peringatan saya pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasuk ke dalam sebarang channel, saya tidak melarang, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap persuntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya satu persatu, saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi, supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pencerahan, memberi penerangan, mengikut pandangan dan fikiran saya, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jika ada saudara nak menyantuni, tak setuju dan sebagainya, boleh hantar, tak ada masalah. Ataupun nak berbincang dalam wall saya ini, boleh. Asalkan saya mohon agar anda menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa-bahasa yang baik, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, saudara. Ingat, saudara, pesan saya, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Ini peringatan, saudara, bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada di 3 negeri mulai hari ini hinggalah hari Sabtu, saudara. Jadi hari ini hari Khamis, besok Jumaat, Sabtu. Kerana menurut Met Malaysia dalam kenyataannya hari ini, ia memaklumkan ketiga-tiga negeri yang dijangka mengalami hujan berterusan. Ialah Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Sarawak, kawasan terjejas adalah di Limbang. Manakala di Sabah, kawasan terlibat adalah di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort. Di pantai barat, ialah di Sandakan, itu di Beluran dan Kudat. Dan semalam saya mendapat tahu bahawa telah pun berlaku beberapa kawasan di pantai barat Sabah telah pun dilanda banjir kilat. Serta berlaku juga tanah runtuh dan tanah mendap akibat hujan lebat yang berterusan selama beberapa jam pada lewat petang semalam. Demikian menurut jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah. Iaitu pemantauan dijalankan di beberapa kawasan sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran yang dilanda banjir kilat. Antaranya di Likas, di Penampang, di Megatal, Tabobon, di Kolombong, di Telipuk, Rugading dan Gaya, saudara. Beberapa jalan turut dilanda banjir kilat dan mengakibatkan kesesakan jalan yang begitu teruk, iaitu di Jalan Tuaran Bypass, Jalan Universiti Malaysia Sabah, Jalan Kibabaik di Penampang, Jalan Likas, Jalan Menggatal dan Jalan Kayu Madang, saudara. Menurut penolong pengarah Badan Operasi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Saudara Hamzah Isnurdini, katanya pihaknya menerima laporan kejadian tanah runtuh di skim penempatan Telipuk di Tuaran akibat hujan lebat berterusan. Jadi saudara, dengan ramalan kaji cuaca tersebut, untuk teman-teman warga kita di Sabah dan Sarawak serta di Labuan, berhati-hati dan pastikan saudara menjaga keselamatan diri anda dan keluarga saudara. Sampai itu saudara, saya melihat laporan tentang ini virus dah nampak kurangan, tetapi di Melaka dikabarkan sejumlah 526 kes demam denggi direkodkan sehingga minggu epidemiologi yang berakhir pada 8 Julai. Jadi dengan 28 kes baru dilaporkan sepanjang minggu lalu. Menurut Esko Kesihatan Semua Manusia dan Perpaduan Negeri WIHISIM, sehingga Mei 27 sebanyak 18 wabak dilaporkan di negeri itu. Dan 2 daripadanya dilaporkan masih aktif, iaitu di Taman Melaka Baru Seksyen 2 dan Taman Kota Laksmana di Melaka, saudara. Jadi secara puratanya katanya sebanyak 20 kes demam denggi direkodkan di Melaka setiap minggu. Jadi saudara, di Melaka berhati-hati sebab wabak denggi nampak gayanya meningkat. Begitu juga saudara, sementara itu di Selangor.
Selangor melaporkan bahawa jumlah kumulatif kes demam denggi Selangor dari Januari hingga Julai meningkat sebanyak 43.8%, iaitu 13,393 kes. Saudara, menurut Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman, sebanyak 4,411 wabak denggi turut direkodkan bagi keseluruhan Selangor pada minggu epidemiologi ke-27, iaitu daripada 2 Julai hingga 8 Julai. Jadi beliau maklumkan sejumlah 8 kematian dilaporkan berlaku akibat komplikasi demam denggi dicatatkan di negeri itu berbanding hanya 4 kematian saja dalam tempoh yang sama tahun lalu. Jadi sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor serta semua pejabat kesihatan daerah di Selangor melancarkan op industri sejak semalam, saudara. Op industri melibatkan seramai 122 anggota penguatkuasa dan menyasarkan sekitar 155 premis industri di kawasan Bukit Beruntung, di Rasa dan sekitar Sungai Choh. Terdapatlah juga kilang-kilang yang akhirnya disaman kerana dilihat sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi teman-teman dari negeri Selangor juga harus berhati-hati kerana wabak demam denggi di Selangor juga nampak tinggi bila ada berlaku kematian agak serius. Begitu juga di Melaka, walaupun tiada kematian, tapi wabak tersebut nampak berkembang, saudara. Habis cerita virus, datang pula yang ini demam denggi, saudara. Itu yang saya dapat laporan daripada media hari ini, saudara. Berhubung dengan kedudukan makanan sekarang ni, rupanya, saudara, negara kita sedang kesan daripada kenaikan nilai dolar Amerika berbanding dengan ringgit kita sekarang, bahawa menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bahawa permintaan pengguna serta faktor tukaran wang mata wang asing menyebabkan import makanan negara meningkat sehingga mencecah sejumlah 62 bilion ringgit, saudara, berbanding cuma 48 bilion sebelum ini. Itu menurut Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi katanya negara tidaklah boleh selamanya bergantung kepada import makanan dari luar. Jadi sebab itu semua kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan perlulah bekerjasama untuk memberi nafas baru, fokus kepada keterjaminan makanan dan memastikan agar permintaan dalam negara mencukupi. Ya, tanaman berah, macam-macam makanan yang kita perlukan, kalau tak perlu kita import, janganlah diimport. Sebab jumlahnya adalah 62 bilion ringgit secara nilainya, tinggi. Jadi kalau kita, kata Zahid, kalau kita bergantung pada makanan import, ia akan menjadi negara ini secara teknikalnya bakal menghadapi kebankrapan. Jika kita dapat selamatkan 60 bilion ini, ataupun lebih tepat 62 bilion melalui pengeluaran makanan tempatan, bukan saja kita dapat mengurangkan pertukaran wang asing, tapi juga dapat merangsang ekonomi domestik. Jadi sebab itu beliau selaku Menteri Pembangunan Wilayah, Kemajuan Desa dan Wilayah, beliau akan bekerjasama dengan agensi Kementerian Pertanian dan sebagainya untuk merangsang sektor pertanian, untuk menjadikan macam dululah, saudara, Tun Abdullah Barawi pernah menyatakan bahawa jadikanlah pertanian itu sebagai industri. Saudara. Baik. Perkabaran dari India, jumlah rakyat kita sebenarnya terkandas dalam banjir yang berlaku di Himachal Pradesh, India. Katanya setelah pun dapat dihubungi, sebenarnya bukan 12 orang, iaitu 10 orang. Dua lagi itu adalah pembantu daripada negara China, daripada Australia. Dalam kenyataan lewat tadi semalam, saudara, Wisma Putra menjelaskan bahawa daripada 12 individu itu sebenarnya seorang adalah warga negara China dan seorang lagi adalah warga negara British. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi berjaya menghubungi salah seorang daripada rakyat Malaysia yang terkandas itu dan menerima maklum bahawa semua mereka selamat dan berada di bandar Manali. Mereka semua akan dipindahkan ke Karachi untuk dibawa pulang kembali ke tanah air. Bersamalah kita berdoa agar mereka selamat kembali ke tanah air setelah terkandas agak lama juga, merisaukan pada keluarga mereka yang menghubungi tapi terputus hubungan, saudara. Baik, saudara, itu di India. Tapi sebagaimana yang saya ramalkan semalam, saudara, sekarang hari ini benar terjadi, kerana hari ini hari Khamis. Sebagaimana yang saya ramalkan, akhirnya Pita Limjaroenrat hari ini iaitu pemimpin parti Movement Move Forward, MFP Party di Thailand,
Peter Limjaroenrat hari ini gagal dalam usaha awalnya untuk diangkat menjadi Perdana Menteri baru Thailand. Ini berikutan tidak mendapat sokongan yang diperlukan daripada Parlimen Dwi Kameral, katanya. Jadi, walaupun beliau merupakan satu-satunya calon yang dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri, tapi tidak mendapat sokongan sepenuhnya. Sekurang-kurangnya dia kena dapat 360 ahli Dewan Parlimen Thailand, tapi tidak dapat. Sebagaimana dijangkakan saudara, nampak agaknya Parlimen Thailand dijangka akan mengadakan satu lagi sesi undian, tapi minggu depan. Artinya sekali lagi dalam keadaan tergantung, dan suasana di kota Bangkok sudah pun dalam keadaan yang agak tegang. Jadi sebab itu bekas Perdana Menteri Thailand Jeneral Prayut Chan-o-cha berkata pihak polis sudah pun mengetatkan kawalan keselamatan di sekitar parlimen sepanjang proses pemilihan Perdana Menteri agar pihaknya sudah bimbang kononnya mungkin berlaku protes dan sebagainya. Dia Prayut berkata pihaknya menjangkakan bahawa pihak polis akan mengetatkan lagi kawalan di sekitar parlimen, saudara. Jadi apabila ditanya oleh wartawan apakah beliau bimbang tentang perhimpunan penyokong parti Move Forward yang berlangsung berhampiran dengan parlimen, Prayut menjawab polis sedang menjaganya. Setakat ini tiada laporan mengenai sebarang masalah di sana. Jadi katanya jangan babitkan saya. Sebab dia pun dah mengumumkan persaraan. Media melaporkan bahawa pihak polis telah pun memasang pengadang untuk menghadang laluan di Jalan Samsin di hadapan parlimen. Dinding dawai dan pagar turut dipasang di sekitar kompleks parlimen di daerah Tusit, Bangkok. Jadi sekumpulan kecil penyokong parti Move Forward walaupun dibenarkan melakukan demonstrasi, tapi dalam kompleks kerajaan di Kia Kai berhampiran dengan parlimen. Cuma saya nak mengingatkan kepada teman-teman, kalau boleh elakkan untuk bertandang ke Bangkok untuk saat ini. Suasana nampak-nampak gayanya sehingga minggu depan lah saudara. Masih boleh menentu lagi kerana jawatan Perdana Menteri tak selesai lagi saudara. Itu kita nasib baiklah itu hari. Kita cuma 4 hari atau 5 hari saja parlimen kita tergantung. Tapi Thailand dah masuk. Kalau ni rasanya dah masuk bulan kedua ni. Dah 2 bulan. Bagaimana kedudukan kerajaan. Sebab itu saya mengharapkan agar warga kita bersyukur apa yang kita alami. Walaupun pemilihan pilihan raya dah berjalan, berlangsung dengan tenang dan damai. Tidak seperti negara-negara luar saudara. Dan hari ini saya melihat ada satu benda yang agak menarik. Apabila ringgit Malaysia, hari ini hari Khamis, mungkin besok baru kita tahu keseluruhannya. Tapi sehingga jam 5 petang tadi, ringgit Malaysia melonjak 700%. Mata berbanding dolar Amerika. Ringgit pada jam 6 petang tadi, unit tempatan melonjak pada harga RM4.58 bagi $1. Berbanding RM4.65 pada hari Rabu yang lalu. Jadi menurut Ketua Ahli Ekonomi dan Ketua Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, katanya data indeks harga pengguna Amerika Syarikat bagi Jun 2023 yang lebih rendah daripada jangkaan membayangkan dan setakat tadi saudara, petang tadi penutup dagangan ringgit diniagakan tinggi berbanding kumpulan mata wang lain tempatan. Di Bursa Saham Kuala Lumpur juga sudah masuk 4 hari berturut-turut pasaran saham sudah pun meningkat. Ini satu petunjuk apakah ekonomi kita sudah ada sinar di hujung terowong saudara. 4 hari berturut-turut Bursa Saham Kuala Lumpur meningkat. Dan pada jam sekitar dalam pukul 11 pagi tadi, dia sudah mencecah balik 1,400. Bagaimanapun lewat petang dia turun balik pada 1,398. Jadi tapi kalau dah cecah 1,400, itu merupakan petanda-petanda yang agak baik untuk ekonomi kita saudara. Dan kita berharap agar besok kita menerima perkabaran dari Bursa Saham Kuala Lumpur, dari pasaran mata wang, supaya segeralah kemelut ekonomi negara ini dapat kita usaikan. Ya saudara, tapi dalam keadaan begitu, nampak gayanya sekarang ni dah sibuk pula. Ini keadaannya dah sibuk saman menyaman. Hari ini saudara, Ahli Parlimen Bangi Syahrizad Johan telah pun mengeluarkan tuntutan kepada Yang di-Pertua PAS
Bangi itu Muhammad Syafiee Ngah supaya beliau melakukan permohonan maaf selain membayar pampasan kepadanya susulan beberapa kenyataan fitnah yang dibuat dalam 2 majlis Perikatan Nasional baru-baru ini. Dah saman. Mulalah sekarang ni musim dekat-dekat pilihan raya negeri ni dah berlaku saman menyaman, saudara. Jadi kata saudara Syed Rizan, sekiranya tuntutan berkenaan tidak dipenuhi dalam tempoh 48 jam, tindakan guaman akan dikenakan terhadap bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bangi itu. Jadi katanya sebagai ahli parlimen, saya terbuka untuk dikritik mengenai prestasi saya sejak dipilih dengan sah pada tahun lalu. Tetapi nampaknya, kata Syahrizad, Perikatan Nasional Bangi hanya berminat untuk bermain politik fitnah dan kebencian, bukannya politik matang. Itu di Bangi, saudara. Dan hari ini juga, kes saman fitnah yang difailkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bekas ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim. Datuk Ahmad Amzad Hashim ni beliau telah pun kalah di Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu dan jawatan beliau sebagai ahli Parlimen telah pun kosong. Jadi beliau menjadi mantan ahli Parlimen. Jadi saudara Ahmad Amzad telah pun menghadapi tuntutan saman oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat gaji yang berjuta ringgit, bukannya RM1 sewaktu menjadi penasihat ekonomi kerajaan negeri Selangor dulu. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata budaya fitnah ini perlu dihentikan, maka perbicaraan itu akan bermula pada 23 April tahun depan. Tak berhenti, saudara. Begitu juga hari ini, saudara. Bagaimana peguam dan sistem politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat laporan polis kerana adanya tuduhan yang dilemparkan terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menghuni kediamannya. Kediaman beliau bukan kediaman resmi. Rumah beliau yang dikaitkan dengan seorang tycoon. Katanya itulah merupakan satu fitnah. Peguam yang mewakili Perdana Menteri Datuk Sankara Nair berkata, kediaman yang diduduki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini di bandar Sungai Long, Kajang adalah dibuat secara sewa atas nama Perdana Menteri dengan pemilik asalnya untuk tempoh 10 tahun. Jadi artinya beliau bukan beli, bukan dapat percuma, tapi disewa. Apa masalahnya? Dan sewaan itu katanya telah pun dilakukan sejak November tahun 2020, sebelum pilihan raya umum lagi, saudara. Pada November 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyewa rumah tersebut. Saudara, rumah di bandar Sungai Long itu bukan milik Perdana Menteri. Sebaliknya, ia dipajak daripada seorang individu. Dan proses pajakan itu telah didaftarkan dan terdapat bayaran yang telah pun dibuat mengenainya. Jadi bagaimanapun, Peguam Sakanaya dia kata tak boleh nak dedahkan semua, kerana semua itu akan didedahkan di mahkamah. Kerana sebelum itu, Saudara Ahmad Farhan dan juga Sankara telah pun membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya terhadap 3 individu, iaitu aktivis politik Badrul Hisham Cikgu Bat, bekas Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Datuk Wan Saiful, serta Regi JC Ritaudin, seorang pemain media sosial. Laporan yang dibuat ke atas ketiga-tiga individu itu adalah ekoran kenyataan palsu dan bersifat memfitnah Perdana Menteri. Saudara, kita dengar lah, memang ada dalam media sosial tuduhan mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tinggal di rumah. Jadi soalnya sekarang ni, ini musim sekarang ni sama menyaman. Sebab itu saya berharap agar teman-teman semua, pemain media sosial, janganlah melontarkan fitnah. Nanti bimbang nanti. Tak berhentilah pihak polis untuk menerima laporan, saudara. Jadi keadaan yang jelas, rumah yang didiami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isterinya, Datuk Seri Wan Izzah dan keluarganya adalah merupakan rumah sewa. Sedih juga dengar, saudara. Perdana Menteri kita ni sewa rumah. Bukan dia beli pun. Saudara. Dan ini masalah Datuk Seri Sanusi pula dah. Kerana kalau saudara dengar dalam kempennya kemarin, saudara, di Selangor, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi telah menyatakan secara terbuka bahawa kononnya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebut bahawa ke bawah duli Yang Mahmudah Pertuan Agong ketika awal pembentukan kerajaan seusai pilihan raya umum 5 lalu adalah bohong.
Jadi dia kata bahawa pembentukan kerajaan itu bukan atas titah tuanku. Jadi katanya tiada titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Itu kenyataan terbuka, saudara. Malahan kenyataan soal itu di-pick up ataupun diambil oleh pemain media sosial yang turut mengatakan bahawa kononnya itu cerita dongeng lah. Datuk Anwar Ibrahim itu nak bentuk kerajaan perpaduan ini cerita dongeng, kata mereka. Jadi sekarang ni saudara, kita harus melihat. Nak jawab, tak payah nak jawab. Saudara buka balik dalam media sosial anda kenyataan Yang Muhammad Tan Sri Mahyudin apabila usai saja pertemuan ataupun beliau menghadap kepada tuanku, dia telah mengadakan sidang media di rumahnya. Di sebelah beliau adalah Tan Sri Haji Adi Awang. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Ini kena ingat saudara, sebab Sanusi kata bukan pembentukan kerajaan perpaduan. Kata Tan Sri Muhyiddin, tadi, saya pick up balik kenyataan. Tadi, Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mahukan kami membentuk kerajaan unity government. Maksudnya, saudara, itu kerajaan perpaduan. Tetapi, saya secara berterus terang menolaknya. Jadi, ini benarlah, saudara, apa yang dikatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mahu agar Tan Sri Muhyiddin dan Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan. Itu kenyataan beliau. Jadi saya haraplah macam-macam, tak payahlah membuat kenyataan yang bukan-bukan. Sebab itu, menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau mahukan kalau boleh, dia kata, Datuk Seri Sanusi tobat nasahah lah. Dan tidak menjadikan semua perkara sebagai bahan kempen yang akhirnya merosakkan dirinya sendiri. Jadi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, politik bukan bahan lawak atau gurauan. Dan tidak perlu bagi beliau berbahas dengan individu yang tidak bijaksana dan mentafsir fakta dan auta. Jadi politik ini bukan bahan lawak, kata Datuk Zahid. Bukan bahan untuk bergurau. Fakta adalah fakta. Bagaimana Perikatan Nasional dititah menghadap Yang Tuan Agong, begitu jugalah Pakatan Harapan dititah menghadap. Itu kenyataan Datuk Zahid Hamidi. Selepas itu katanya, saya mewakili Barisan Nasional bersama dua rakan lain serta Gabungan Rakyat Sabah DRS dan Gabungan Parti Sarawak DPS. Kalau itu satu tuduhan oleh seorang yang mengetuai kerajaan negeri dan pegangannya adalah Islam, saya harap taubat nasuhah lah. Supaya tidak semua perkara jadikan bahan kempen yang akhirnya merosakkan dirinya. Kerana beliau merupakan sebagai pengarah pilihan raya untuk Parti Perikatan Nasional. Dan kesan daripada itu, saudara, Parti Keadilan Rakyat Shah Alam telah pun buat laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang didakwa menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor. Pula dah ada lagi bila dia mengatakan bahawa pelantikan Datuk Seri Amiruddin Syahri ini tidak bertepatan, orang pendek dan sebagainya, mempelekeh. Saya ingin mengingatkan pada Datuk Sanusi dan teman-teman yang berkempen, jangan sekali-sekali menyentuh jawatan yang itu milik hak tuanku. Jawatan Perdana Menteri, jawatan Menteri Besar, itu hak mutlak. Bila habis saja pilihan raya, terpulanglah pada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu di peringkat negeri untuk melantik seseorang di kalangan ahli dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Itu kena jelas, saudara. Bukan boleh menghentam keromong saja. Kadang-kadang bila kenyataan-kenyataan begitu boleh dianggap menghina istana. Ini yang jadinya, saudara. Itu keadaannya. Akhirnya sekarang, saudara, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi sedang disiasat oleh pihak polis kerana didakwa menghina Sultan Selangor. Demikian menurut Tan Sri Razaruddin Hussein selaku Ketua Polis Negara, pihaknya telah pun membuka kertas siasatan melibatkan isu 3R, Raja, Agama dan Kaum semalam. Menurut Tan Sri, katanya Tan Sri Razaruddin, kita telah membuka 61 kes berkaitan isu 3R sejak 27 Mac lalu. Termasuklah kes terbaru melibatkan Muhammad Sanusi. Itu katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Bukit Aman tadi, saudara. PDRM turut membuka kertas siasatan berkaitan isu 3R, melibatkan ahli politik, bekas ahli politik dan badan bukan kerajaan. Selain Muhammad Sanusi, kita turut menyiasat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir
pengurusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Hawang. Ini kenyataan Ketua Polis Negara, saudara. Jadi Tan Sri Rizaludin berkata pihaknya telah menubuhkan pasukan khas melibatkan 21 pegawai dan anggota untuk menjalankan setiap siasatan berhubung kes 3R. Kes disiasat melibatkan isu 3R mengikut Seksyen Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kertas siasatan yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat program negara untuk tindakan selanjutnya. Jadi mula lanjut, Tan Sri Rizaludin berkata pihaknya mendapati isu 3R kerap dimainkan menjelang pilihan raya negeri. Jadi kadang-kadang katanya ada pihak bercakap terlampau seronok tanpa memikirkan perasaan orang lain, fitnah dan mengaibkan. Apa jua perkara sensitif melibatkan isu 3R ini, kita akan siasat segera. Mana-mana pihak yang didapati cuba memainkan isu ini tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang, katanya. Sebab itu beliau menasihatkan agar pemain politik berhati-hati dalam menuturkan sebarang bicara politiknya. Jangan kena syok, seronok sangat, maka timbullah masalah, saudara. Itu gambaran, saudara. Saya haraplah isu-isu yang sensitif sebegini ini kita hentikanlah. Sebab saya rasa anggota polis banyak tugas lain yang perlu dilaksanakan. Bukan hanya memantau kegiatan orang politik. Takkanlah setiap hari nak terima laporan. Lepas satu laporan polis, pada satu laporan polis, saudara. Seolah-olah negara kita ni dalam keadaan yang tak tentram. Tak baik begitu. Saya mengharapkan agar siapa saja nak naik atas pentas politik, sedarkan diri dulu. Sedarkan diri dulu. Jangan melontarkan sebarang pernyataan yang boleh membahayakan diri dan boleh mengganggu ketentraman, boleh menyentuh tentang 3R ini. Sebab kita mahu masuk dalam gelanggang politik ini secara aman dan tentram, saudara. Ini tentang isu apa malam saya dah cakap, hari ini keluar lagi tular kononnya kalaulah Datuk Seri Najib tidak dibebaskan sekitar 300,000 kononnya ahli-ahli UMNO tidak akan mengundi dalam pilihan raya negeri. Saya kata 300,000 tu bukan rumah sedikit, banyak. Saya lihat itu macam mana you nak kata begitu. Dulu pun bila dia adakan kempen, waktu kempen minta supaya Datuk Seri Najib dibebaskan, apa yang jadi, saudara? Kempen mengutip tanda tangan, dia dapat 15,000 saja. Ini dia bila kata 300,000, saya kata ini mengarut ni, katanya. Dan bagaimanapun saya berharap janganlah diadakan desakan yang bukan-bukan. Sehingga sampai ke tahap mereka, kalau dia ahli UMNO, dia boleh diambil tindakan undang-undang, tindakan disiplin. Kerana bila dia meminta orang, kalau tak lepas Najib, maka kita boykot, kita tak usah undi, kita undi Perikatan Nasional. Itu boleh membawa anda kepada tindakan disiplin dan boleh dipecat daripada jadi ahli UMNO. Seorang ahli UMNO tidak boleh meluarkan kenyataan yang dilihat menentang parti. Saya ingin menasihatkan pada teman-teman kita yang memang saya tahu bersimpati dengan Dr. Najib, tapi bukan itu caranya. Ada caranya, saudara. Sebab itu saya lihat ni sekarang ni, saudara, bagaimana kenyataan Dr. Zahid. Katanya usaha UMNO terhadap Dr. Seri Najib ini yang masih dipenjarakan di penjara Kajang masih berjalan. Masih lagi berterusan, bukan terhenti. Tapi ada caranya, takkan nak dihebohkan. Tapi bila anda meletakkan, macam letak pisau kat tengkuk, itu benda tak betul lah caranya. Saya kata usaha berkenaan bagaimanapun tidak perlulah dijelaskan pada umum. Oleh itu, jangan kita terjebak dengan permainan pihak luar. Hingga tiba-tiba kita mengikut emosi. Kalau ini keadaannya, maki hamun, kata orang ni tak betul, kata pimpinan UMNO tak betul, kata Perdana Menteri tak betul. Itu bagi saya itu satu cara yang bagi saya lah, yang di luar. Sebagai orang parti, tak sepatutnya anda mengeluarkan kenyataan sedemikian. Sebab, saudara, saya dah lihat sendiri. Kemarin sudah ada tangkapan. Ini sedang diusahakan. Kemarin ada tangkapan terhadap Jasmine Loh. Dan polis di Raja Malaysia juga tidak menolak kemungkinan akan menahan beberapa individu yang dikaitkan dengan siasatan skandal YNDB. Itu kenyataan Ketua Polis Negara, saudara. Retinya siasatan sedang dijalankan. Tapi sekarang ni beliau nak keluarkan begitu saja, seolah-olah negara kita tak ada undang-undang. Ada caranya lah. Jangan menurutkan emosi, saudara. Saya mengharapkan agar teman-teman yang bermain dalam media sosial jangan menuturkan kata-kata, kalau gitu keadaannya kita boykot. Apa kita dapat?
Dan lepas tu ada pula yang mengatakan sokong Perikatan Nasional. Saya kata ini memang kerja gila. Kerana Datuk Najib tak boleh keluar, kita sokonglah Perikatan Nasional. Ini jawabnya nak bunuh UMNO. Sedangkan anda tahu Perikatan Nasional itu adalah orang yang mahu membunuh UMNO. Datuk Najib menentang. Kenapa Datuk Najib berada dalam tahanan? Kenapa Datuk Najib, begitu juga Datuk Zahid Hamidi, dihalakan dengan pelbagai tuduhan sebagainya, semata-mata kerana mereka nak bunuh UMNO. Dan sekarang ni kononnya anda sokong Datuk Najib. Sayang Datuk Najib sanggup bunuh UMNO. Jadi melakukan apa yang mereka lakukan pada Datuk Najib, juga anda juga ada saham ke arah itu. Terpulanglah saudara. Saya harap saudara berfikir secara matang. Ini bukan, benda dah berlaku. Dan kita harus menentang mereka secara anak jantan. Bukan cara anak jantan. Ni boykot. Itu bukan cara anak jantan saudara. Itu bunuh diri namanya. Saudara, saya haraplah agar countdown kita menjelang hari penamaan calon. Sekarang ni tinggal 16 hari lagi saudara. Tinggal 16 hari lagi hari penamaan calon dan 30 hari itu hari mengundi. Saya ingin mengingatkan saudara, saya menjelaskan, umpamanya UMNO ini sebagai sebuah kapal, ia tidak akan tenggelam oleh kerana air, walaupun dia ada di atas air, tapi ia akan tenggelam kerana diizinkan air masuk dalam kapal itu. Bila anda menyokong Perikatan Nasional, konon-kononnya marah, Datuk Najib tak dibebaskan, maka anda juga adalah membuka air untuk menenggelamkan kapal. Itu keadaan saudara. Ini persoalannya saudara. Saya terima pandangan saudara Razumi. Saudara Razumi, dia hantar pandangan petang tadi, dia kata, zaman sudah berubah. Jadi kepimpinan juga perlu berubah. Dia katanya ramai pemimpin politik yang berjaya dan dilihat hebat. Akhirnya mereka jadi Perdana Menteri, jadi Menteri hanya kerana UMNO. Tapi sekarang ini mereka menentang UMNO bagai nak gerak. Jadi beliau merasakan perlulah UMNO mengubah dasar dan laksanakan syarat-syarat yang lebih ketat pada setiap warga UMNO yang sebelum diangkat menjadi calon wakil rakyat. Maka mereka juga perlu letakkan syarat-syarat yang ketat. Dengan denda dan sebagainya saudara. Cuma saudara, saya nak jelaskan. Saya tengok sekarang ni, saya bersetuju dengan tulisan saudara Arif Faizal, Muhammad Arifin, yang masuk wall saya ni. Dia kata tak ada kerja lain Parti Keadilan ataupun pimpinan, bukan Parti Keadilan saudara, Parti PBMB, Parti Pribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Lain tak ada saudara. Ratibnya adalah Kerajaan Madani tumbang. Daripada awal lagi saya, sejak, ini tulisan saudara Arif Faizal, Muhammad Arifin. Dia kata sejak PRU 15, sejak ia bermula di hari pertama lagi, Perdana Menteri dah angkat sumpah, pihak Perikatan Nasional sentiasa meratibkan bahawa Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Ibrahim akan tumbang dalam sedikit masa lagi. Itu bila angkat sumpah saja saudara. Lain tak ada ratibnya, kerajaan tumbang. Ada yang mendakwa dalam sedikit hari, minggu depan, berapa minggu lagi. Namun selepas 8 bulan berlalu, zikir itu masih lagi diulang hingga saat ini saudara. Walaupun penyokong Perikatan Nasional, sebenarnya penyokong Perikatan Nasional, mereka dah bosan dengan harapan palsu itu. Apa yang dilaungkan oleh pimpinan Perikatan Nasional itu merupakan satu harapan palsu. Memang benar saudara. Apa pun yang akan berlaku dalam pilihan raya negeri kali ini, dia tidak akan merubah kedudukan di Parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Tapi akhirnya sekarang ni itu sudah pun jadi propaganda. Omong-omong kosong, harapan kononnya bahawa ini yang ratib bahawa Kerajaan Madani ini akan tumbang sekarang ni dah jadi propaganda pula dah. Dan menjelang PRU 16, PRU negeri di 6 buah negeri ini saudara, isu propaganda dari pihak PN untuk meracuni minda pengundi. Ada yang katanya antaranya Kerajaan Madani ini akan tumbang pada bulan Ogos. Dengarlah saudara kenyataan beberapa orang pemimpin, saya tak mahu sebut nama. Tapi memang jelas ada pemimpin dari PBM mengatakan bahawa kerajaan ini akan tumbang. Dan Perikatan Nasional akan mengambil alih kuasa. Ini satu benda yang bagi saya agak mustahil. Kemudian untuk menokok tambah lagi, kononnya harga barang naik, harga barang keperluan semakin meningkat. Tapi katanya kerajaan gagal mengawalnya. Cuma kita nak bertanya lah, zaman mereka dulu waktu mentadbir kerajaan, apakah mereka mampu mengawal kenaikan harga barangan? Apakah ekonomi negara dalam keadaan yang meriah, yang rancak?
Sedangkan waktu itu saya tak mau mengulangi, tapi itu realitinya. Sehingga kan rakyat terpaksa naik bendera putih. Nak makan pun susah. Ekonomi rakyat terus lingkup. Banyak kawan-kawan saya yang berniaga tutup kedai sampai saat ini terkapai-kapai. Yang jadi muflis berapa ramai saudara. Dan itulah merupakan propaganda mereka yang saban hari meratip kononnya kerajaan akan tumbang pada bulan Ogos selepas pilihan raya negeri hanya untuk menggapai yakin pengundi. Itu matlamat mereka saudara. Jadi sekarang pilihan raya itu sekarang perlu kita faham. Pilihan raya yang diadakan saat ini adalah pilihan raya peringkat negeri. Bukan parlimen. Ini kena jelas saudara. Saya pun tak faham kenapa rakyat boleh terperangkap dan percaya dengan kenyataan tersebut. Yang diadakan kali ini adalah pilihan raya di 6 buah negeri untuk memutuskan siapa yang akan mentadbir negeri tersebut. Siapa yang akan diangkat, parti mana yang akan mentadbir negeri Kedah, parti mana yang akan mentadbir negeri Pulau Pinang. Begitu juga di Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Tak ada kena-mengena dengan anjung kuasa di Putrajaya. Tak ada kena-mengena, tak ada sangkut paut. Tapi itulah yang dimomok-momokkan bahawa akan jatuh. Saya kata di mana ada relatednya? Tak ada. Ada pula yang mengatakan, ini saudara saya cakap terus terang. Saya dengar kenyataan. Kalaulah 6 buah negeri itu jatuh semua, maka ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional akan hilang kepercayaan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi dan minta dia berundur. Mana boleh jadi begitu? Nak berundur, tunggulah masa musim pemilihan parti. Ingat parti main-main ke? Ingat UMNO ni parti cekai. Boleh orang tu naik angkat, buang. Orang ni tak boleh, buang. Tak boleh, ada perlembagaan. Takkanlah Presiden UMNO ni begitu cekai. Kalah, berhenti. Orang ni kalah, berhenti. Begitu saja. Apa masalah sebenarnya? Melainkan, sebagaimana saya katakan, mereka bercita-cita untuk mengambil alih kepimpinan dalam UMNO. Dan mahu supaya kalau dia jadi Presiden UMNO, seorang itu, orang mereka lah saudara. Dan orang inilah yang akan membawa ahli parlimen UMNO menyokong Perikatan Nasional. Tapi benda itu tak boleh berlaku saudara. Sebab ada 30 ahli Barisan Nasional, ahli parlimen Barisan Nasional yang dipilih oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Katalah ikut mereka 12 orang, maka kata 15 orang. Okey, saya terimalah. Kononnya 15 orang tu jadi pengikut dan membuat sokongan pada Perikatan Nasional. Tinggal lagi 15 orang. Sekarang ni ada 148. Tolak 15, ada 133. Nak tumbang mana? Macam mana kerajaan madani akan tumbang? Saya juga hairan saudara. Bagaimana bila mengatakan bahawa kalau itu kadang berlaku, pemimpin-pemimpin politik di Sarawak juga akan ikut mereka. Nak ikut macam mana? Pimpinan tertinggi Sarawak dah buat pengumuman. Abang Jo kata mereka kekal bersama kerajaan madani hari ini. Dan timbalan Perdana Menteri sekarang ni datang daripada Sarawak. Saya nampak benda ni adalah satu benda yang diada-adakan. Lain tak ada semata-mata untuk mewujudkan konon-kononnya bahawa kerajaan yang ini tidak baik, mereka sajalah yang baik. Sedangkan kita nak bertanya, kalau mereka menjaja kononnya ekonomi tak baik. Hari ini saya melaporkan tadi saudara, ringgit Malaysia sudah pun mula meningkat balik. Dulu sebelum kata boleh jatuh sampai RM4.70 sampai RM5. Tapi hari ini sudah mula berkurangan. Sudah ada RM4.58 tak silap saya. Dan ini saya yakin benda ini akan berterusan melihat pada ekonomi negara dan juga kesan ekonomi di Amerika. Ringgit ini saudara, acuannya berlaku apabila kadar-kadar interest ataupun kadar-kadar faedah di luar negara. Dan sekarang ni sudah pun mula baik. Hari ini 700% saudara kenaikannya. Begitu juga bagaimana pasaran saham yang sudah pun melonjak jam 11.30 pagi tadi 1,400 mata. Jadi kalau itu nak diadakan alasan, begitu juga dengan harga barangan. Saya nak tanyalah, zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri dulu, macam mana harga barangan di pasaran? Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, bagaimana harga barangan di pasaran? Zaman Datuk Seri Sabri jadi Perdana Menteri dalam kumpulan mereka, bagaimana harga barangan di pasar? Terjeritlah, kata untuk ini kita buatlah untuk makiah dan sebagainya. Jangan lupa Makcik Kiah boleh buat duit akhirnya sepas seranah yang kita dengar. Dan saudara, jangan lupa saudara,
bagaimana wang negara dibelanjakan tanpa had. Akhirnya, negara kita berada dalam keadaan berhutang sampai 1.5 triliun. Tidak dinafikan, zaman Datuk Seri Najib dulu cuma 680 bilion. Tapi bila mereka berada dalam tempoh cuma 4 tahun saja, 3 Perdana Menteri, hutang negara meningkat sampai 1.5 triliun. Dan untuk kita bertanya apa semua, alasannya itu keadaan zaman darurat, tak boleh dipertikaikan dan sebagainya. Itu keadaan, saudara. Saya haraplah agar teman-teman, bukan saya nak berkempen, tidak, saudara. Bagi saya mesti ada logikanya. Kalau kata nak tumbang, apa? Pilihan raya negeri tidak ada kena-mengena. Saya nak bagi tahu. Saudara Sani Muhammad, apa saya jilatnya? Saya nak bagi penjelasan, saudara. Apa di mana-mana saudara kata saya menjilat? Saya nak bagi penjelasan, pilihan raya negeri tak ada kena-mengena dengan kerajaan di anjung kuasa di Sri Perdana. Saudara faham ke tak faham? Ini kena kadang-kadang anda cuma menafikan. Dan nak ikut supaya saya memuji orang yang anda puja. Macam mana saya boleh buat? Realitinya jangan lupa, saudara. Di bawah kerajaan Perikatan Nasional, berapa ramai rakyat yang bunuh diri ada berlaku. Boleh katakan saban hari. Sila buka balik, semak balik kenyataan saya yang lalu. Saudara, bukan saya tak memberi pandangan. Harga barangan begitu tinggi, rakyat terkesan sangat-sangat. Hari ini pun saya masih lagi menyatakan kalau harga barang naik, saya akan melaporkan. Jadi, selamat sepana apapun kerajaan perpaduan yang terbaiknya. Saudara Roy Azroy, di mana saya jilat? Saya tak tahulah, saudara. Anda sebenarnya, anda mungkinlah, anda konon-konon hebat berpolitik. Saya kata politik anda, saya minta maaf lah. Anda tidak matang dalam berpolitik. Sebab anda tidak dapat menghayati kenyataan saya. Saya tidak attack nama peribadi seorang-seorang. Kalau saudara melihat saya jilat, saya akan memaki hamun mereka yang berada di pemimpinan dalam Perikatan Nasional. Tak ada pun. Saya tidak akan mendedahkan. Jangan lupa saudara, saya nak jilat. Keadaan betul. Sekarang ni pimpinan dalam Perikatan Nasional pun berada di mahkamah. Mereka juga sedang menghadapi tuduhan demi tuduhan di mahkamah. Saya tidak nafikan Presiden UMNO juga bakal menghadapi perbicaraan. Tapi saya dah minta teman-teman, kalau boleh dalam kita membicarakan soal perbicaraan, jangan kita jatuhkan hukuman. Jangan kita kata orang itu bersalah sebab mahkamah mengatakan no one is guilty unless proven by the court. Sama-sama kita tunggu. Saudara, bagi saya minta maaf lah, saudara. Orang kata nak mengampu pun, biarlah ada padanya. Saya rasa anda mungkin marah dengan saya bila saya menceritakan kebenaran. Memang, saudara, kebenaran itu amat pahit untuk ditelan. Tapi realitinya kebenaran itu tetap kebenaran. Saya teringat kata-kata almarhum Datuk Arun Idris. Selalu dia pesan pada saya bahawa kebenaran itu tetap akan muncul dengan sendirinya. Satu ketika nanti. Tapi setiap kali kamu membela, maka setiap kali itulah kamu dilihat salah. Mungkinlah kerana itu saya dilihat salah sekarang. Saat kamu mau membela kebenaran, maka saat itulah kamu dilihat salah. Tapi ingatlah katanya, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Saya cuma melihat bahawa contoh saya katakan, pasaran ringgit sekarang ni dah mula baik. Apakah salah? Apakah salah laporan saya itu? Saya baca daripada keterangan dalam Wall Street Journal dan sebagainya, saudara. Saya nak memberi pencerahan pada anda supaya jangan dijadikan isu bahawa ringgit Malaysia ni mewudum dan sebagainya. Saya beritahu laporan juga. Bila dia jatuh daripada RM3.80 jatuh RM4.20, saya menyatakan apa nak jadi pada wang Malaysia. Ringgit Malaysia juga mewudum. Buka balik sebenarnya masa lepas. Begitu juga ekonomi, pasaran saham juga mewudum. Bukan tak ada. Tapi apakah saya mesti menyatakan terus mewudum sedangkan realitinya di pasaran hari ini sudah nampak sinar. 4 hari berturut-turut saya. Bolehkah saya nafikan? Bolehkah saya katakan pasaran di bursa saham itu mewudum? Sedangkan 4 hari berturut-turut meningkat. Jadi saya akan dilihat sebagai pemain media yang goblok. Benda tak betul, dia tak betul. Itu keadaan saya. Dan saya harus menyatakan pada anda. Contoh hari ini. Saya melihat bagaimana adanya orang membuat senarai. Saya dapat senarai, bukan tak ada saya. Saya dapat semua 20 ahli-ahli calon-calon yang akan diturunkan dalam pilihan raya akan datang daripada parti keadilan. Tapi saya tak sebut lagi sebab saya tak dapat pengesahan. Dan ternyata apa yang saya rasakan itu realitinya, saudara, bahawa hari ini apabila Datuk Amiruddin Syahari, dia menyatakan bahawa senarai calon-calon parti keadilan Selangor yang tular itu adalah tak betul.
Dan ia merupakan sekarang untuk usaha mereka untuk melobi bagi mendapat tempat dijadikan calon. Jadi selaku naib Presiden Parti Keadilan, Datuk si Amiruddin Syahari, dia menafikan senarai calon tersebut. Kerana katanya mereka akan berbincang dan memutuskannya dalam mesyuarat jawatankuasa calon Parti Keadilan pada 16 dan 17 Julai. 3-4 hari lagi saudara. Macam mana ada nama calon-calon? Jadi katanya ini semua adalah sebagai melobi. Saya nampak saya bukan tak ada saya. Calon batang kali siapa? Kononnya muka baru saya. Calon matang dia calon pematang. Kononnya kekal. Calon daripada Bukit Malawati. Katanya muka baru. Yang muka baru berapa orang? 1, 2, 3 contohnya. Malahan terdapat juga nama orang macam Ultimate pun dia calon kononnya. Tapi saya tak boleh nak jelaskan saudara. Tak boleh saya cakap inilah calon-calon yang akan turunkan sebab belum ada pengesahan. Dan sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor, dia kata ini adalah cara mereka untuk melobi. Saudara, anda nak lobi, terpulang. Anda merasa tidak senang dengan pencerahan saya pada anda, terpulang. Matlamat saya hanya harus melaporkan, memberi penjelasan, dan setiap penjelasan saya mesti berfakta dan bersandarkan kepada pihak-pihak yang membuat kenyataan. Contoh, bila polis menyiasat, takkan saya kata tak ada siasatan. Sebab kenyataan telah pun diumumkan oleh Yang Bahagia Tan Sri, Ketua Polis Negara. Jadi, apakah saya nak diamkan diri? Diam, tak boleh cerita ni. Saya kena melaporkan supaya ini memberi peringatan pada teman-teman yang lain supaya berhati-hati, jangan jadikan pentas politik ini sebagai tempat untuk melontarkan segala perkataan secara sembrono yang akhirnya membahaya diri sendiri. Saudara, tenang-tenangkan fikiran. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.